Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar bab 2, tajuk faktor dan gandaan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk faktor dan faktor perdana. Okey, faktor sepunya terbesar kita akan belajar dalam kelas yang akan datang. Okey, so kita lihat apa yang kita nak capai untuk hari ini. Okey, untuk pada akhir pengajaran ini, murid dapat menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Kemudian menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, kita hanya belajar untuk hari ini 2.11 dan 2.12. Okey, 2.1.2. Okey, so kita akan lihat yang pertama tentang faktor. Okey, so kalau kamu dah belajar dalam bahasa Melayu, apa itu faktor? Okey, dalam apa yang cikgu bahasa Melayu kamu cerita tentang faktor ni? Okey, biasanya dia akan cakap faktor ni macam punca lah, punca sesuatu. Apa faktor berlakunya sesuatu itu? Okey, dalam matematik pun ada faktor. Apa faktor suatu nombor? Okey, so kita lihat apa itu faktor sebenarnya. Okey, faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Maksudnya dia ada satu nombor, kemudian ada satu nombor bulat yang boleh bahagi nombor yang tadi tu dengan tepat. Okey, so itu ialah faktor. Okey, nanti dia akan cakap nombor bulat yang tadi, yang bahagi tepat tadi ialah faktor bagi nombor yang asal tu. Okey, so kita lihat contoh. Macam ni kita nak cerita tentang faktor ni. Contohnya, okey, katalah saya ada nombor 12, nombor 36. Dia suruh tentukan sama ada 12 ni faktor bagi 36 atau bukan. So, nombor asalnya 36. Adakah 12 ni boleh bahagi tepat dengan 36? So, kita lihat penyelesaian dia. Okey, 36 bahagi 12 akan dapat 3. So, dia boleh dibahagi tepat. 12 boleh dibahagi tepat. Okey, so jawapannya maka 12 ialah faktor bagi 36 sebab 12 boleh dibahagi tepat dengan 36. Okey, kalau saya tanya adakah 3, tentukan sama ada 3 ialah faktor bagi 36 atau bukan? Jawapannya ya, sebab 36 bahagi 3 akan dapat 12. So, kamu dah tahu ada dua faktor kat sini. 3 dan 12 ialah faktor bagi 36. Okey, kita lihat contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Tentukan sama ada 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Okey, so kamu pun bagi 30 bahagi 9, dapat tak pembahagian tepat tu? So, 30 bahagi 9. 30 bagi 9 tak dapat dibahagi tepat. Okey, tidak boleh dibagi tepat dengan 9 sebab dia ada baki. Okey, bila ada baki, dia tidak boleh bagi tepat lah maksudnya. Okey, maka 9 bukan faktor bagi 30. Itu je sebenarnya cerita tentang faktor ni. Boleh bagi tepat atau tidak. Kalau dia boleh bagi tepat, dia adalah faktor. Kalau tak, bukanlah. Bukan faktor. Okey, so soalan lain. Okey, katakanlah saya minta kamu senaraikan semua. Okey. Semua faktor bagi 18. Semua. Maksudnya semua yang faktor bagi 18 kamu kena senaraikan. Okey. So langkah penyelesaian dia, kamu try bahagi, mulakan dengan 1, akhirnya nombor tu sendiri. Faham kan? Mulakan daripada nombor yang kecil iaitu 1, kemudian akhirnya ialah nombor itu sendiri. Okey, kalau nombor yang saya minta 18, so akhirnya ialah 18 lah. So 18 bagi 1 boleh bagi tepat tak? Boleh. So 18 bagi 1 ialah 18. Kamu kena try lah. 18 bagi 2 ialah 9. Apa lagi? Yes, 18 bagi 3 ialah 6. Lagi 4 boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh tak payahlah. 18 bagi 5 dah tentu tak boleh. Okey, sebab dia 5 kan? So 18 bagi 6 boleh. 8 bagi 6.
18 bagi 9, 18 bagi 18. Okey, kalau murid-murid perasan, okey. So, tapi sebelum tu saya nak cakap lah. So, apakah faktor bagi 18? So, semua nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 18 ialah faktor bagi 18. Ni. So, jawapannya, maka faktor bagi 18 ialah, senaraikanlah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Kalau murid-murid perasan, faktor ini, faktor ni bila kamu bagikan, kamu akan dapat jawapan dia. Sebenarnya dia terbalik sahaja. Kalau kamu baca dari bawah ke atas, dia akan beri jawapan yang sama. So, nanti sampai satu tahap, bila kamu dah mahir, 18 bagi 3, 6. Lepas tu balik semula 18 bagi 6. Tak perlulah kamu tulis yang bawah-bawah ni. Sebab kamu boleh baca dia macam ni. Sebab bila dah ulang balik nombor yang sama, kamu boleh sebenarnya baca balik ni. Tak payah tulis yang bawah-bawah ni. Jimat masa. Okey. So, 18 bagi 6 baik 3, 18 bagi 9 dapat 2, 18 bagi 18 dapat 1. Dia macam tu lah. Okey. So, saya minta, itu sebenarnya faktor lah. Faktor bagi suatu nombor. Kalau saya bagi apa-apa nombor pun, langkah kerja dia sama sahaja. Okey, jadi saya minta kamu buat latihan. Yang pertama, tentukan sama ada setiap nombor berikut adalah faktor bagi nombor yang dikurungkan atau bukan. Maksudnya, dia tanya, adakah ni 12? Tentukan sama ada 12 faktor bagi 40 atau bukan. So, kamu kena try lah. Each one ni, setiap satu. Okey. Soalan nombor 2, senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Yang ini seperti yang saya tunjukkan di sebelah ni lah. Senaraikan semua faktor. Maksudnya, kena tunjuk jalan kerja, buktikan kamu mencari faktor bagi nombor itu. Okey, buktikan. Mulakan dengan 1, habiskan dengan diri dia. Maksudnya tak semestinya kamu kena senarai 18 nombor. Kamu senaraikan nombor yang boleh difaktorkan sahaja. Okay, kalau kamu dah cekap, kamu boleh tahu benda tu, dah repeat. So, tak payah tulis lagi yang bawah. So, maksudnya dia punya bacaan dia daripada 1, 2, 3 ke kanan terus. Macam tu lah. Okay. So, kita lihat itu ialah faktor. Okay. Tadi kan ada faktor, faktor perdana, faktor sepunya terbesar. So, hari ini kita cerita tentang faktor dan faktor perdana sahaja. Okay. So, itu ialah faktor. Next, kita akan lihat faktor perdana. Okey, faktor perdana. Sebelum kita cerita tentang faktor perdana, boleh ingat tak nombor-nombor perdana? Okey, nombor-nombor perdana. Apa tu nombor perdana? Nombor perdana. Okay, nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan diri dia dan satu sahaja. Okay, nombor-nombor yang boleh dibagi tepat dengan diri dia dan satu sahaja. Dia tak boleh dibagi tepat dengan nombor lain. Okay, antara nombor perdana ialah, apa nombor perdana? Mula dengan 2. Okay, kalau boleh ingat. 2, 3, 5. Lagi apa? 7. Yes. 11. 9 bukan? 9 bukan sebab dia boleh bagi tepat dengan 3. Okay. 11, 13, 15. Nanti murid-murid senaraikan lah supaya ingat. Okay. Sebab kita gunakan faktor perdana ni berkait dengan nombor perdana. Okay. So, kita lihat contoh ni tadi. Kita ada, tadi kan kita dah cari faktor bagi 18 kan? Kita dah cari sebelum ni. So, faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Jadi, nak kenal faktor perdana senang sahaja. Okay. Yang mana satu di antara senarai faktor? Yang ini. Yang mana satu yang senarai faktor yang ni, senarai faktor 18 ni ialah nombor perdana. Okay. So, nombor perdana dalam senarai faktor ini ialah nombor 2 dan nombor 3. Okey, antara yang senarai yang tadi kita dah cari kan. So,
nombor perdananya ialah 2 dan 3. Maka 2 dan 3 itu ialah faktor perdana bagi 18. Itu je sebenarnya. Okay? Apa-apa pun kamu mesti tahu faktor yang asal. Okay? Mesti tahu faktor. Mesti tahu cari faktor. Okay? Bila dah tahu cari faktor, kamu boleh cari faktor perdana. Okay? Kamu dah tahu faktornya. Kamu dah kenal pasti nombor perdana. Okay? Nombor perdana. Maka kalau dia tanya apakah faktor perdana bagi 18, so kamu jawab 2 dan 3. Okay? So, sebenarnya suatu nombor ni, tadi tu nombor 18 tu, okay, contohlah kita ambil nombor 18. 18 tu boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okay? Dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Maksudnya, nombor 18 tadi sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk darab. Okay, 2 macam ni lah. Misalnya 18 sama dengan 2 darab 3 darab 3. Dapatlah 18. Kamu darabkan nombor perdana, kamu akan dapat hasilnya. Okay, 18. Itu ialah pemfaktoran perdana. Kalau dia suruh tulis dalam bentuk pemfaktoran perdana, maksudnya kamu kena kenal pasti nombor perdana. Okay, faktor perdananya apa. Kemudian cuba cari jalan macam mana nak cari nombor 18 itu. Okay. Tapi tak perlu risau sebab pemfaktoran perdana sebenarnya boleh dilakukan dengan pembahagian berulang ataupun kaedah pokok faktor. Okay. Dua ni lah dia boleh dilakukan dengan dua kaedah ni. Okay, kita lihat contoh faktor perdana yang lain. Okay. Kita ada contoh yang inilah. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Nampak besar ni kan. So, kamu senaraikanlah. Apa-apa pun kamu tetap kena senaraikan. Okay, untuk pengetahuan murid-murid, nombor 1 ialah faktor untuk semua nombor. So, kalau apa-apa jawapan mesti ada nombor 1. Dan nombor diri dia sendiri juga adalah faktor bagi nombor tu. Okay, diri dia sendiri. So, maksudnya dekat sini kamu dah tahu dua faktor lah. 1 dan 72. Terus macam tu. Okay. So, kalau penyelesaian dia, so kamu kena senaraikan lah. Kalau kamu lihat ni murid-murid, mulakan dengan 1. Okay, akhir sekali, mula dengan 1, akhir sekali diri dia sendiri. And then yang tengah-tengah tu kamu kena fill in lah. Okay, ini kalau murid yang cakap, kamu tahu ini ialah nombor genap. So, nombor genap mesti boleh dibahagi dengan 2. Okay, so kamu bahagi dengan 2. 72 bagi 2, kamu akan dapat 36. So, automatik lah. 2 sebelah 36 ni. So, kamu terus akan dapat 2 lagi. So, kamu try lagi. 72 boleh tak bahagi 3? Sebab itulah sekarang ni perlukan kalkulator. Okay, untuk mengira dengan cepat lah. So, 72 kamu bagi 3, kamu akan dapat 24. Macam tu lah. Kamu kena tunjukkan jalan kerja dia. Okay, ini saya dah ringkaskan. Okay, so kamu akan dapat semua lah ni. Semua ni. So, daripada semua ni, dia tanya faktor perdana. Okay, kamu dah tahu semua, baru kamu boleh tahu faktor perdana. Okay, so dalam soalan ni, faktor perdananya ialah 2 dan 3 sahaja. Walaupun kamu cari banyak-banyak ni. Okay, sebenarnya faktor perdananya ialah 2 dan 3. So, actually kamu cuma bahagikan dengan nombor-nombor perdana lebih mudah lah. Sebab kamu boleh tahu dia. Nombor perdana kan, kamu bahagikan 72 dengan 2, 72 bagi 3, 72 bagi 5, 72 bagi 7. Yang lain tu bukan nombor perdana. Buat apa kamu cari sebenarnya? Macam tu lah. Okay, secara ringkas. Okay. So, contoh yang kedua. Senaraikan semua faktor perdana bagi 32. Sama jugalah. So, kamu cuma bahagikan 32 ni dengan nombor-nombor perdana. 1 bukan nombor perdana. Jadi, kamu tak perlu tulis sebenarnya. Kan? Dia nak faktor perdana. Kalau dia suruh senaraikan semua faktor, kamu kena bahagi dengan 1 lah. Okay. So, bahagikan dengan nombor perdana. 32 bagi 2, 32 bagi 3, 32 bagi 5, 32 bagi 7. Okay, so ini ialah senarai faktor yang kamu akan dapat. So, dalam senarai faktor ni, apakah faktor perdananya? So, faktor perdananya ialah 2.
Itu sahaja. Okey, itu ialah tentang faktor perdana. Kalau kamu diperlukan, soalan tanya mencari faktor perdana. Macam mana pula kalau pemfaktoran perdana? So, pemfaktoran perdana, dia kena darabkan nombor perdana tadi menghasilkan nombor yang dia minta. Okey, contohnya, ungkapkan nombor 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Maksudnya dia nak 60 ni sama dengan 60 sama dengan apa? Berapa darab berapa darab berapa. Macam tu lah. Dia nak tahu berapa darab berapa darab berapa. Okey, dengan menggunakan pemfaktoran perdana. Nombor-nombor perdana sahaja yang boleh didarabkan. Okey, so kita lihat kaedah yang pertama, kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah pembahagian berulang ni, kalau kamu bahagi secara yang biasa, kamu tak boleh bahagi berulang. Okey, kalau kamu buat 60 bahagi 2, kamu tak boleh ulang macam tu. Okey, so kita akan buat kaedah dia terbalik. 60 bahaginya terbalik supaya jawapan faktor di atas boleh dibagi-bagi lagi. Okey, so dia terbalik lah. Ni baca dia 60 bahagi 2, jawapannya 30 di bawah. Okey, kemudian kamu ada 30, difaktorkan lagi 30 bahagi 2. Okey, kamu akan dapat 15. 15 bahagi 3, kamu akan dapat 5. 5 bahagi 5, kamu akan dapat 1. Bila dah sampai 1, berhentilah. Okey, so ini ialah faktor dia, okey, dalam nombor perdana. Okey, jadi jawapan akhir kamu bolehlah tulis maka 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, so ini dia punya faktornya. Boleh faham? Okey, dia mesti macam ni lah. Zigzag ni. Okey, bahagi ni dapat sini, bawah dia. Bahagi ni dapat sini, bawah dia. Okey, so itu kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah pokok faktor. Okey, kaedah pokok faktor. Sama juga kamu buat dalam bentuk pokok lah. Kan kamu dah belajar peta pokok kan apa semua. So, kita akan mulakan daripada atas. 60 ni, apa-apa nombor yang terlintas dengan dalam fikiran kamu, kamu boleh buat lah. Dalam ni 60 bahagi 4, dia akan dapat 15 kat sebelah dia. Okay, 60 bahagi kat sini. Jawapan dia di sebelah sini. 4 bahagi dengan berapa? 4 bahagi berapa? 2 dengan 2 kan? So, 2 dengan 2. 15, 3 dengan 5. Macam tu lah. Ataupun ada yang tak nampak 4 tu kan. So, mungkin dia nampak 2. So, 60. Katalah kamu bahagi 2. Kat sini, kamu akan dapat 30. 30 ni nak bahagi berapa lagi? 2. Okay, 2, 15. 15 bahagi berapa? 3. Dapat 5. So, asal nombor tu dah berhenti pada nombor perdana, dah selesai lah. So, jawapan akhir, maka 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey? Dia sebenarnya tak kisah apa-apa dekat pokok faktor tu. Janji kamu boleh fill in. Cuma ini soalan ni sebab kita buat sendiri. Mungkin ada soalan yang dia bagi isi tempat kosong. So, kamu kena tahulah macam mana nak cari. Okey, tu nanti kita akan bagi latihan yang lebih lanjut lah. Okey, ini antara contoh pemfaktoran perdana. Okey, so untuk menguasai tajuk ini, saya minta kamu senaraikan, kamu buat latihan dan cuba 2.1b dan 2.1a seperti yang saya nyatakan di sinilah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba dan jika ada sebarang masalah boleh bertanya pada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang.